Assalamualaikum, salam sejahtera, saya Hikmah Juni. Setiap ketua isi rumah yang dipindahkan akibat banjir di Sabah menerima bantuan bakul makanan dan wang ihsan RM500. Bantuan bakul makanan bernilai RM200 bagi setiap ketua isi rumah yang terjejas banjir dan dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara (PPS) telah diagihkan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata bantuan bakul makanan itu disalurkan menerusi Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am. Manakala Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA juga akan mengagihkan wang ihsan berjumlah RM500 bagi setiap ketua isi rumah yang terjejas. Agihan ini akan diselaraskan oleh Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dan pejabat daerah yang terlibat. Dalam pada itu, Haji Ji juga menasihatkan semua pihak mengambil langkah berjaga-jaga serta mematuhi arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa berikutan banjir dan fenomena air pasang besar yang berlaku. Beliau berkata, kerajaan maklum bahawa terdapat 6 daerah dilanda banjir iaitu Kota Marudu, Pitas, Beaufort, Lahadatu, Paitan, Kudat serta fenomena air pasang besar di Kudat dan Kota Kinabalu. Sementara itu, bantuan makanan di Pitas dihantar dari udara. Laluan utama yang terputus akibat banjir sejak awal minggu ini mendorong Jawatan Kuasa Bencana Alam Daerah Pitas menggunakan khidmat helikopter bagi menghantar bantuan makanan. Usaha penghantaran makanan giat dijalankan sejak pagi semalam. Ia bagi memastikan bantuan makanan sampai kepada penduduk terjejas banjir termasuk di Kampung Telaga. Pengurusi Jawatan Kuasa Bencana Alam Daerah berangkap pegawai daerah Pitas, Bakri Nanun berkata, bantuan makanan dihantar dengan menggunakan helikopter polis di Raja Malaysia Kontingen Sabah. Sebanyak 4 tempat digunakan sebagai lokasi pendaratan helikopter iaitu Padang Sekolah Kebangsaan SK Liau, SK Malubang, SK Maringgan dan Sekolah Menengah Kebangsaan Telaga. Kerja-kerja pembaikan jalan dan jambatan runtuh di Sungai Paparaun Telaga Pitas susulan banjir akan dibaiki menerusi peruntukan kecemasan Jabatan Kerja Raya JKR. Pengarah JKR Sabah Ali Ahmad Hamid berkata, kerja-kerja pembaikan akan dilaksanakan segera bagi memastikan jalan perhubungan penduduk kampung yang terjejas dapat disiapkan secepat mungkin. Menurut Ali, pihaknya termasuk jurutera daerah telah pun melakukan lawatan susulan bagi menyediakan laporan lengkap mengenai kerosakan kemudahan asas itu. JKR akan membuat anggaran kos perbelanjaan untuk melaksanakan kerja-kerja pembaikan dalam tempoh terdekat. Ali berkata demikian selepas meninjau jalan dan jambatan yang runtuh di Sungai Paparaun Telaga Pitas semalam. Antara jalan yang terputus adalah Jalan Suang Duyung Layak dan beberapa tempat lain. Susulan hujan lebat yang berterusan, beberapa daerah di Sabah terjejas akibat banjir dan tanah runtuh. Daerah itu termasuk Kudat, Beaufort dan Pitas. Jambatan di Sungai Paparaun Telaga yang menjadi nadi perhubungan utama 4,000 penduduk dari 13 kampung termasuk Kampung Telaga ke Pekan Pitas turut runtuh akibat banjir. Selain Sabah, Sarawak turut dilanda banjir. Angkatan Pertahanan Awam APM Sarawak telah melakukan pengantaran bantuan makanan dan barangan keperluan asas ke kawasan pedalaman di negeri itu. Pengarah APM Sarawak Mohtar Samad berkata langkah awal itu diambil bagi menghadapi kemungkinan banjir di pedalaman terutama kawasan yang hanya boleh dihubungi melalui sungai. APM Sarawak bekerjasama dengan Jabatan Kebajikan Negeri Sarawak, Agensi Keselamatan, Pejabat Daerah dan Perkhidmatan Bot Express untuk menghantar bekalan makanan ke kawasan pedalaman negeri itu. Untuk di daerah pedalaman, saya bercakap untuk Sarawak sekali. Daerah pedalaman yang contohnya di Miri, di Belaga, di Kapit yang mana ada beberapa tempat yang terjejas. Kita dengan kerjasama dengan baik pejabat residen, pejabat daerah, Jabatan Negeri Sarawak dengan agensi-agensi penyelamat yang lain, pihak bomba, pihak polis dan kerjasama dengan dengan pejabat Bot Express. Kita menggunakan seluruh kemudahan yang ada
dengan pihak JKM Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sarawak telah menyediakan bekal makanan mencukupi untuk dihantar ke seluruh tempat-tempat yang awalnya kita dijangkakan ada pelakunya banjir untuk memastikan penduduk setempat dapat menerima bantuan itu seawal mungkin untuk kegunaan awal sebelum tambahan-tambahan bantuan lain tiba. Beliau berkata demikian ketika melakukan tinjauan ke Kampung Seniawan Seberang dan pusat pemindahan sementara di SK Seniawan Bau semalam. Bau antara daerah terjejas banjir di Sarawak ekoran kenaikan paras air Sungai Sarawak Kanan. Antara kawasan terjejas di daerah itu ialah Seniawan, Tondong, Boso dan Singai yang terletak di pinggir sungai. Keadaan banjir sudah semakin reda dengan hanya 10 pusat pemindahan dibuka berbanding 17 Khamis lalu. Dan berkemungkinan besar kita akan ada kekurangan pusat pemindahan sementara yang dibuka. Mungkin ada 5 atau 6 pusat pemindahan yang boleh kita tutup pada hari ini. Itu bergantung kepada cuaca di hari ini nanti. Satu benda yang saya paling suka di Sarawak ialah peranan ketua masyarakat, ketua kampung, ketua penghulu dengan bantuan pejabat daerah dan residen. Mereka telah digerakkan awal. Mereka memastikan anak buah di kampung bila keadaan air hujan lebat berlaku, mereka boleh mengarahkan sama ada suasana itu boleh dipindahkan awal tanpa menunggu kami untuk membuat pindahan. Kita ke perkembangan situasi semasa COVID-19 di Sabah hari ini. Malaysia mencatatkan kes positif COVID-19 harian tertinggi dengan 4,029 kes positif baru dilaporkan hari ini. Setelah mencatatkan 514 kes malam, kes positif baru COVID-19 di Sabah menurun kepada 449 kes hari ini menjadikan jumlah kumulatif kini 43,251 kes. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Masidi Manjun berkata 4 kes kematian dilaporkan di Sabah hari ini iaitu 3 di Lahadatu dan 1 di Tuaran. 379 pesakit telah sembuh hari ini manakala 2,957 pesakit sedang menerima rawatan. Daerah Nabawan bertukar dari zon kuning ke zon jingga. Tiada kluster baru dilaporkan hari ini. 318,086 bakul makanan telah diagihkan setakat ini. Memasuki hari keempat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Sabah, 4 daerah menunjukkan kadar pematuhan prosedur operasi standard SOP yang menurun. 4 daerah itu adalah Kota Kinabalu, Sandakan, Lahadatu dan Tawau yang merosot kepada 92% hari ini berbanding 93% semalam. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan dan isteri Datin Sri Cecilia Kitingan telah sembuh dari jangkitan COVID-19 dan dibenarkan pulang dari Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu 1 petang tadi. Beliau yang dimasukkan ke ward sejak 4 Januari lalu melahirkan penghargaan kepada pasukan perubatan khususnya Pengarah Kesihatan Sabah Datuk Dr. Christina Rundi, Pengarah Hospital Queen Elizabeth Dr. William Gotulis dan Ketua Unit Penyakit Berjangkit Dr. Lee Heng Gi. Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan di Sibu mulai hari ini. Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan di Sibu selama 14 hari mulai hari ini sehingga 29 Januari. Tinjauan mendapati penduduk Sibu berpusu-pusu keluar untuk mendapatkan barangan keperluan harian sehingga ada pasaraya yang sesak. Menurut orang ramai yang kami temui, mereka membeli barangan keperluan seharian dalam kuantiti yang banyak agar tidak perlu keluar dengan kerap sepanjang tempoh PKP sebagai langkah berjaga-jaga. Tak adalah juga kalau kita panik tu tak adalah juga panik lah untuk kebutuhan beli barang ni untuk keperluan kita untuk mengelakkan untuk keluarlah selalu sebab kita tahu wabak ni kan kita tak tahu jadi so beli barang tu untuk ni lah keperluan selama PKP ni lah. Namun ikutkan macam yang dipada hadap kerajaan barang-barang stok untuk barang yang masih ada. Tapi macam kami tu sebab takut risiko kan. Jadi kami malas nak keluar banyak kali. Jadi kami teruskan untuk beli sekali je lah. Setakat tu yang kami nanggah lah. Barang masih okey. Harga barang masih okey. Tiada yang tinggi gila harganya. Yang ada kami nanggah sikit tu yang mula sale lah. Ada murah sikit lah.
Pemerluan panik kita tak boleh beli panik. Kita patutnya kita rancang untuk pembelian barang untuk beberapa hari untuk kegunaan masa 2 minggu ni kan. PKP diadakan, kita rancang dan kita berjimat cermatlah buat masa ni. Jangan kita membazir ikutkan nafsu untuk membeli barang. Dua pemilik gerai makanan dikenakan kaunpaun RM1,000 semalam atas kesalahan membenarkan pelanggan makan dan minum di gerai mereka. Ketua Polis Daerah Beaufort, Deputi Superintendent Azmir Abdul Razak berkata kedua-dua pemilik gerai itu masing-masing beroperasi di Pekan Membakut dan Kampung Tinambak, Kuala Penyu. Di Membakut, pemilik gerai yang dikenakan kaunpaun adalah lelaki berusia 58 tahun. Sementara itu, di Kuala Penyu adalah seorang wanita berusia 36 tahun. Azmir berkata pasukan pemantauan PKP yang meronda di kedua-dua kawasan tersebut mendapati pemilik premis membenarkan pelanggan makan dan minum di gerai mereka. Ini sekaligus melanggar SOP ditetapkan Majlis Keselamatan Negara. Kedua-dua individu tersebut didapati melakukan kesalahan di bawah Peraturan 13/1 Peraturan Pencegahan Penyakit Berjangkit nombor 9/2020. Cuaca buruk menyebabkan kejadian bot pukat tunda karam di Sandakan. Akibat cuaca buruk, 2 kru bot tunda hilang apabila bot dinaiki dipukul ombak lalu terbalik dan karam di perairan Kuala Meruap, Sandakan awal pagi semalam. Insiden bot karam ini adalah kejadian kedua yang dilaporkan di perairan Sandakan minggu ini. Bagaimanapun, 2 kru lagi diselamatkan bot nelayan tempatan yang melalui kawasan tersebut sekitar 6.30 pagi. Sementara itu, 1 mayat dipercayai kru bot tunda yang dilaporkan karam di Kinabatangan ditemukan terapung sekitar Pulau Tambisan awal pagi tadi. Mayat ditemukan penduduk setempat dan telah diserahkan kepada polis. Mayat yang ditemukan itu dipercayai kru bot tunda yang karam di perairan Kuala Kinabatangan Besar. Bagaimanapun, seorang kru bot tunda dan kru tongkang itu berjaya menyelamatkan diri. Apa yang menyebabkan Labuan menjadi tarikan pemancing? Hanya memancing di pesisiran pantai, namun boleh mendapat ikan seberat 18 kg hingga 30 kg. Itu keistimewaan Pantai Tanjung Aru Labuan yang menjadi tarikan kaki pancing di Pulau Bebas Cukai itu. Dengan hanya menggunakan pelbagai kaedah menangkap ikan di kedalaman paras pinggang seperti memancing dan merambat, pelbagai jenis ikan boleh diperoleh termasuk bersaiz besar. Ini menjadikan kawasan ini menjadi tarikan pemancing di Labuan. Sekian berita BTTV malam ini. Saya Hikmah Juni. Selamat malam.